A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi yassir wa la tu'athir. Rabbi tamim bil khair. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada rakan media sosial saya yang dirahmati Allah, juga dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi alhamdulillah, syukur kepada Allah Taala kita sama-sama lagi dapat bertemu dalam media sosial saya ini, dan kepada mereka yang menonton channel saya ini, terima kasih banyak-banyak. Dan insya-Allah hari ini kita akan kupas berkaitan dengan apa dia? Iaitu berkaitan dengan sakarat ataupun sakaratul maut yang sangat sakit dan sangat pedih. Jadi insya-Allah jangan pergi mana-mana, kita jumpa lagi lepas ni. Insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi insya-Allah kita sambung balik, iaitu kita kupas berkaitan dengan apa dia? Iaitu sakarat ataupun sakaratul maut. Saya nak baca sepotong hadis daripada Aisyah. Jadi dia mendengar baginda Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, iaitu dalam hadis riwayat Bukhari, iaitu yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada sebuah bekas daripada kaca yang berisi air. Lalu baginda Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil air itu dengan tangannya dan mengusapkan air tersebut ke wajahnya sambil berkata, tidak ada Tuhan selain Allah, sesungguhnya kematian itu memiliki nazak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mengangkat kedua belah tangannya sambil berkata ataupun sambil berdoa, pada Tuhan yang Maha Pemurah dan Maha Tinggi, sehingga nyawa baginda dicabut dan tangan baginda terjatuh. Hadis riwayat Al-Bukhari. Jadi pada ketika itu, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, sakit nak mati ni ataupun sakit sakarat ni pernah juga dialami oleh baginda Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya sakit nak mati ni sebenarnya semua akan alami. Sakit nak mati ni ibarat macam 7 kali ditusuk pedang, ataupun ibarat macam seekor kambing yang hidup tadi dilapah kulitnya dalam keadaan hidup. Itu sakitnya nak matinya. Ada yang mengatakan 7 kali ditusuk pedang sakit nak mati, ataupun ada yang mengatakan 300 kali ditusuk pedang sakarat tu ataupun sakit nak mati tu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dan rakan media sosial saya yang dirahmati Allah, juga dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hari ini kita kupas iaitu berkaitan dengan sakit nak mati. Jadi ketiga baginda Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di rumah baginda, tuan-tuan, baginda wafat iaitu di mana? Iaitu di dalam rumah baginda sendiri. Ketiga bila mana pada ketika itu datangnya malaikat Israel untuk cabut nyawa dia, yang menyamar sebagai seorang lelaki yang memberi salam kepada baginda, Assalamualaikum, pada ketika itu. Jadi pada ketika itu Fatimah mendengar dan Fatimah beritahu, baliklah. Dia tak tahu itu adalah malaikat Israel yang ditugaskan untuk mencabut nyawa, iaitu ayahanda dia sendiri, iaitu baginda Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pun sakit ketika nak dicabut nyawa dia. Lalu pada ketika itu malaikat Israel bagi salam dan Fatimah beritahu, baliklah. Dan Rasulullah beritahu, wahai Fatimah, kamu tahu tak siapa itu yang hadir itu? Lalu itu adalah malaikat Israel, pemutus kehidupan ataupun mengambil nyawa aku. Jadi bagi dia masuk. Jadi pada ketika itu Fatimah Az-Zahra pun rasa sedih. Sebab apa? Dia tahu yang ayah dia akan dicabut nyawa pada ketika itu, dan dia pun masuk ke dalam menangis. Bayangkanlah kita sendiri pun, kalau kematian mak ayah kita, kematian orang yang kita sayang, kematian suami kita, isteri kita, ataupun anak kita, ataupun atuk kita, ataupun kawan kita, ataupun sesiapa saja yang kita sayang, yang pernah rapat dalam kehidupan kita, yang pernah datang dalam kehidupan kita, memang kita akan sedih dan memang kita akan menangis.
Memang kita tidak boleh lari dari fitrah menangis, sebab Allah Ta'ala wujudkan perasaan sayang dalam diri kita, perasaan kasih sayang dalam diri kita. Ya? Jadi pada ketika itu, malaikat Israel pun berdialog dengan Rasulullah. Ya? Saya tak nak panjangkan perbualan tersebut. Jadi malaikat Israel pun cabut nyawa Rasulullah daripada kaki sampai ke pinggang, sampai ke dada dan sampai ke sini. Dan pada ketika itu baginda Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada riwayat menyatakan baginda Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil kepala Sayyidina Ali karamallahu wajhah dan meletakkan mulutnya pada telinga Sayyidina Ali dan menyebut perkataan iaitu wasiat, iaitu solat, ataupun suruhlah umat aku solat, ataupun kamu solatlah. Itu wasiat terakhir yang Nabi beritahu kepada iaitu Sayyidina Ali karamallahu wajhah pada ketika dia dalam keadaan sakarat. Tapi sebelum tu, baginda Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ambil satu air, ya, ketika dia sakit, dan dia ambil, iaitu dia celup tangan dia dan dia basuh muka dia sehingga tangan dia jatuh ke bawah, ya, dan sehingga pada ketika itu nyawa dia ambil oleh malaikat Israel dan dibawa ke atas. Itu kesedihan yang berlaku pada ketika itu. Ketiga, iaitu saya tak nak ceritakan tentang part sedih itu. Saya nak ceritakan tentang bagaimana kematian Nabi itu, ataupun cara iaitu malaikat maut mengambil nyawa kita sebagai seorang hamba Allah Ta'ala. Jadi walau bagaimana keadaan sekalipun kita, orang tu muda ke, tua ke, perempuan ke, lelaki ke, tetap cara dia ambil itu menyakitkan. Melainkan jika sekiranya mayat tadi ataupun jenazah tadi ataupun orang tadi adalah mukmin yang soleh. Mukmin ni dia ada banyak perbezaan. Satu mukmin dan satu lagi mukmin yang soleh ataupun mukmin yang solehah, ataupun mukmin yang soleh ataupun solehah. Dia ada banyak perbezaan kat situ. Ya. Jadi Aisyah radhiyallahu anha berkata, sepatutnya kemudahan mati tidak perlu lagi diinginkan seseorang setelah aku melihat kepedihan mati yang dialami oleh baginda Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadis riwayat At-Tirmizi. Jadi Aisyah kata sepatutnya kemudahan mati itu tak perlu diinginkan oleh semua orang, sebab Nabi sendiri pun dalam keadaan sakarat, dalam keadaan sakit bila nak dicabut nyawa tersebut. Okey. Bila nyawa kita diambil oleh Allah Ta'ala, oleh malaikat Israel, mata kita akan terbeliak ke atas dan kita sendiri akan melihat, iaitu ruh kita diambil. Sebab tu kadang-kadang mata kita akan naik ke atas. Ruh kita diambil dan mata kita akan pergi naik ke atas. Dan ruh kita ni akan berada terawang-awang. Ruh ni, tuan-tuan dan puan-puan, macam ruh para Nabi ni akan berada di Iliyin. Ruh orang mukmin yang soleh ni berada di tempat lain. Roh orang kafir pula berada di tempat lain. Nanti kita akan kupas pula bagaimana roh ataupun di mana roh diletakkan. Iaitu tentang empat roh pula nanti. Ini kita bincang tentang bab sakarat, sakitnya sakarat ni. Jadi tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, sebab itulah bila mana orang yang dalam keadaan sakarat ni, kita ni disunatkan ataupun disuruh untuk membasuh wajah orang yang dalam keadaan sakarat tadi. Ambil air, lepas tu selawat. Jangan kita sembah pula, iaitu ambil air, iaitu satu bejana, dan kita celup dengan kita dan kita basuh, ataupun iaitu kita titiskan sedikit iaitu air di atas bibir dia supaya menyejukkan bibir dia dan menyejukkan tekak dia untuk memudahkan roh tadi keluar. Itu kaedah dia. Ya. Okey, dan seterusnya pula Abu Bakar bin Abu Syaibah menyatakan dalam musnadnya daripada Jabir bin Abdullah bahawa baginda Sayyidina Rasulullah bersabda, ceritakanlah kisah tentang Bani Israel kerana mereka mempunyai pelbagai jenis perkara yang luar biasa. Ya. Rasulullah bercerita kepada kami ada sekumpulan kaum Bani Israel yang mahu menziarahi kubur. Lalu setelah di sana mereka berkata, alangkah baik seandainya kita solat 2 rakaat kemudian memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar sebahagian orang yang mati ini bangkit dari kuburnya
dan menceritakan kepada kita tentang kematian. Jadi orang Bani Israel ini di jalan satu kubur. Jadi dia berdoa supaya Allah Ta'ala bangkitkan dia, dan supaya roh dalam kubur tadi ataupun orang dalam kubur tadi menceritakan azab sakit dalam kubur ni. Sebab apa? Mereka nak tahu sangat bagaimana sakitnya dan azabnya seksa dalam kubur tu nanti. Tuan-tuan dan puan-puan, bila dalam kubur tu mereka bukan berehat, tuan-tuan. Mereka disoal, dipukul, dipalu. Ya. Kata ulama, pukulan yang dipukul kita nanti dalam kubur esok adalah pukulannya kalau dibawa cemati tu ke dunia ni, maka bila dipukul gunung kat dunia ni, maka gunung yang hancur berkecai seperti abu. Itu sakitnya, dan itu kekuatan cemati yang akan dipukul kita dalam kubur esok. Wa na'udzubillah min zalik. Moga kita dijauhkan daripada dipukul yang sangat teruk dalam kubur esok. Maka semua akan ditanya. Okey. Dan seterusnya pula, iaitu mereka pun menunaikan solat sebanyak 2 rakaat. Jadi orang Bani Israel tadi pun dia menunaikan solat sebanyak 2 rakaat. Ketika mereka sedang menunaikan solat, tiba-tiba muncul seorang lelaki yang kepalanya berwarna putih. Tiba-tiba dia solat, muncul pula seorang lelaki yang berkepala warna putih, sedangkan bahagian tubuh yang lain berwarna hitam. Dan di antara matanya ada kesan sujud. Dia berkata, apa yang kamu inginkan daripadaku? Aku telah mati sejak 100 tahun lalu, ya, tetapi panasnya kematian masih aku rasakan sehingga sekarang. Oleh sebab itu, mohonlah kepada Allah agar dia mengembalikanku seperti dahulu. Jadi ketika bila mana orang Bani Israel ini dia solat sebanyak 2 rakaat, tiba-tiba pada ketika itu datanglah seorang lelaki yang kepalanya berwarna putih, sedangkan bahagian tubuhnya yang lain berwarna hitam. Ya? Jadi dia tanya, apa yang kamu ingin padaku? Jadi Bani Israel tadi kata, ceritakan kepada aku bagaimana seksa kubur tersebut. Lalu, aku sebenarnya telah mati sejak 100 tahun yang lalu, dan aku diseksa dalam kubur, panasnya dan sakitnya mati tu. Tengoklah keadaan aku sekarang. Kata lelaki yang menjelma tadi. Lalu pada itu, aku minta kamu berdoa kepada Allah Ta'ala, kembalikan aku seperti dahulu, supaya diringan siksaan ataupun tidak disiksa oleh Allah Ta'ala. Tuan-tuan dan perempuan, azabnya lah kena siksa kat kubur nanti. Ya? Okey. Dan juga diriwayatkan daripada Abu Hudbah Ibrahim bin Hudbah Anas bin Malik radhiyallahu an menceritakan kepada kami Rasulullah bersabda, setiap hamba akan merasakan pedihnya kematian dan sakaratul maut. Sendinya akan memberi salam pada sebahagian lain sambil berkata, keselamatan atasmu, kamu telah meninggalkanku dan aku pun akan meninggalkanmu sehingga tiba hari kiamat. Jadi sendi-sendi, tuan-tuan, tanda-tanda orang yang nak mati ni dia akan berbunyi kerak, kerak, kerak. Kan pelipisnya lekuk, dia kening dia jatuh, hidung dia jatuh, bibir dia tak macam dulu, iaitu telinga, cuping telinga dia dah jurus ke bawah. Kan, bukannya jatuh, maksudnya dah lain. Kan? Jadi itu tanda-tanda kematian bagi seseorang yang akan menemui penciptanya, iaitu Allah Azza wa Jalla. Jadi kita kena ada persiapan lah. Jadi insyaAllah kita sambung lagi untuk part yang seterusnya, iaitu berkaitan dengan saqarat. Ada lagi yang saya akan kupaskan, ya. Jadi insyaAllah, jadi kita jumpa lagi untuk vlog ataupun video akan datang berkaitan dengan saqarat. Jadi insyaAllah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.